Jadi Nabi Muhammad dah jumpa orang yang makan harta haram dan jumpa orang yang makan riba. Sambung lagi pengalaman Nabi. Tak lama kemudian aku melihat suatu kaum yang bibirnya seperti bibir unta. Dia punya bibir ni, mulut ni macam bibir unta. Mulut mereka dibukakan lalu dimasukkan bara api. Bibir dah lah hodoh, dibuka pula mulut dia, masukkan bara api. Kemudian keluar dari bahagian bawah mereka. Bara api ni terlampau panas, dia tembus. Bila masuk dalam mulut, dia tembus terus. Maksud dia keluar kok punggung lah, sampai ke bawah, tembus. Dia makan habis. Ya? Macam kisah serangan burung ababil ke atas tentera bergajah Abraha. Masing-masing burung bawa batu panas berapi. Dia lempar saja pada tentera tu, kena kat kepala, tembus ke bawah. Dia macam timah menggelegak tu, batu tu tembus. Ya? Jadi siapa pula orang ni? Ya? Bibir macam bibir unta, dibuka mulut dia, dimasukkan bara api pula dalam mulut, dan tembus sampai ke bawah. Kemudian aku mendengar mereka berteriak meminta tolong kepada Allah. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu ialah umat kamu yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ni makan harta anak yatim. Macam-macam cara lah makan harta anak yatim ni. Bila budak kecil ni, mak bapak dia ada harta, meninggal, orang yang tolong uruskan tu, dia tolong uruskan tu. Segala budak-budak ni kecil, dia tak boleh urus harta. Orang yang uruskan harta peninggalan mak bapak budak-budak ni, dia makan harta tu. Masa tu lah kena. Zaman sekarang ni pula, orang sedekah masuk dalam tabung anak yatim. Tiba-tiba dia pergi selewengkan duit tu. Sama juga, makan harta anak yatim juga. Tak lama kemudian aku melihat wanita-wanita yang tergantung dengan payudara mereka. Yang tadi lah ni. Aku mendengar mereka menjerit meminta tolong kepada Allah. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka ialah umatmu tukang zina. Ini wanita-wanita yang berzina, dia bukan digantung di leher, bukan digantung di tangan, bukan digantung di kaki, digantung di buah dada dia. Siksaan dia tu. Ya? Cerita tentang zina ini kita pun pernah kuliahkan. Ya? Setakat ini kuliah itu didengar sebanyak 1026 kali di internet. Saya cek tadi. Maksud dia dapat sambutan jugalah. Dalam kuliah yang kita cerita hari itu, kita buat kajian. Dalam masa 1 bulan di Malaysia ini ada lebih kurang 775 orang anak luar nikah. Setiap bulan ada 775 orang. Ringkas cakap 800 lah. Setiap bulan 800 orang lahir. Setiap bulan 800 orang lahir. Yang ni perangkaan yang dikeluarkan dalam khutbah. Khutbah hari raya yang saya baca tu. Dalam khutbah raya keluar ni. Setiap bulan 775 orang anak luar nikah. Jadi kita bahagi dengan 30 hari. Sehari kita akan dapat 26 orang. Maksud dia hari ini akan lahir 26 orang anak luar nikah. Esok pula lahir 26 orang lagi, purata. Lusa pula lahir 26 orang lagi. Itu realitinya di negara kita sekarang. Ini fakta ni. Bila kata satu hari 26 orang anak luar nikah lahir, dalam masa 1 jam purata lebih kurang 1 ke 2 orang. Setiap 1 jam dia akan lahir 1 orang anak luar nikah di Malaysia. Bukan seluruh dunia, di Malaysia saja. Kemudian kita bandingkan dengan zina tadi. Jika dalam 1 jam berlaku perzinaan, lahir 1 orang anak luar nikah, macam mana pula perzinaan lain-lain yang tak lahirkan anak? Macam mana dengan pelacur-pelacur kan, mereka ni berzina dan tak lahirkan anak. Yang lahirkan anak pun setiap 1 jam seorang. Yang tak lahirkan anak 1 jam berapa banyak? Tak tahu lah. Lagilah banyak. Ya. Itu statistik zina di negara kita. Punya statistik anak luar nikah. Bukan statistik zina. Statistik zina lagi hebat lah. Lagi hebat. Jadi kita kena sedar lah, setiap bulan di Malaysia ni lebih kurang 800 orang anak luar nikah lahir. Tiap-tiap bulan lahir 800. Yang berjaya dikesan, yang tak berjaya dikesan, yang buang tepi tong sampah dalam longkang, letak di tangga surau, itu kita tak tahu. Lagi banyak. Silap-silap 1000 lah. Ringkas cakap 1000 lah. Setiap bulan 1000 lahir anak luar nikah di Malaysia.
Tak lama kemudian aku melihat orang-orang yang memotong daging tubuhnya sendiri lalu memakannya. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah sebagaimana engkau memakan daging saudaramu. Nabi Muhammad jumpa pula satu kumpulan manusia, mereka ni potong daging sendiri. Dah potong daging sendiri, dia makan pula. Makan daging dia. Jadi aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu ialah umatmu tukang fitnah dan tukang umpat. Orang yang suka buat fitnah, orang yang suka mengumpat. Jadi digambarkan macam itulah. Seolah-olah dia potong badan dia sendiri dan dia makan. Sanggupkah kita buat macam itu? Kita tak sanggup, ya? Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Daud Fatani tadi memang ada sandaran lah. Hadis daripada riwayat Imam Baihaqi. Antara yang Nabi Muhammad nampak tadi ialah orang yang makan daging busuk. Siapakah mereka ini? Orang yang makan benda-benda haram. Yang kedua, Nabi Muhammad jumpa orang yang perut dia besar macam rumah tak larat berjalan. Siapa dia itu? Orang yang makan riba. Kemudian Nabi Muhammad jumpa kumpulan manusia yang mulut dia macam unta, dimasukkan bara api ke dalam mulut dia, tembus sampai ke bawah, punya panas. Siapakah mereka itu? Orang yang makan harta anak yatim. Kemudian Nabi Muhammad jumpa pula wanita-wanita yang digantung dengan payudaranya. Siapakah mereka itu? Perempuan-perempuan yang berzina. Dan akhirnya Nabi Muhammad jumpa orang yang potong sendiri badannya dan mereka makan pula daging tu, iaitu orang yang buat fitnah dan orang yang suka mengumpat. Tamat pengalaman Nabi Muhammad SAW di langit yang pertama. Selepas ini Nabi Muhammad, Buraq dan Malaikat Jibril naik ke langit yang kedua. Apa pula pengalaman di sana? Kita ada masa lagi boleh sambung. Kata Tuan Syekh Daud Fatani,